Allahu Akbar kabira. Masya Allah, bismillah. Masuk semua. Masya Allah. Kawan-kawan, kita telah sampai hari ke-23. Masih ada 7 hari lagi baki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita jelaskan, untuk kita mendengar sesuatu, mendengar khususnya daripada hadis atau Al-Quran, untuk kita pertama sekali kita amalkan dan kita sampaikan. Salah satu daripada supaya kita dapat amalkan dan sampaikan, iaitu dengan kita buat share. Tuan-tuan buat share. Supaya apa? Supaya share ni kita boleh tengok balik, dengan tujuan kita faham, summa addaha, dan kita mengamalkannya, dan lepas tu kita sampaikannya kepada saudara kita. Ya, selamat Hari Guru semua pada cikgu-cikgu, pada cikgu-cikgu dan cigi-cigi. Selamat Hari Guru. Tak salah kita memberi sambutan selamat Hari Guru. Secara khusus pun ada orang kata bid'ah, tidak, dia tak bid'ah. Jadi kita sama ada secara hari khusus ataupun secara berperingkat-peringkat. Maknanya kita tentukan hari khusus, kita menyambut kebaikan guru yang telah disampaikan oleh mereka, ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh mereka pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع atau kama qala alaihimus salatu wassalam. Jadi kita ucapkan selamat Hari Guru, selamat Hari Pendidik hari ini pada siapa yang bernama guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala jasa yang telah diberikan oleh mereka kepada kita semua. Dan pada mereka yang guru-guru kita, asatizah kita yang telah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan pada mereka dan tempatkan mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Khair, untuk Mardi, lama tak orang Mardi. Masya Allah, orang Mardi pun ada di sini. Jadi insya-Allah hari ini kita yakni pada muka surat 216 kita akan mulakan hadis pada muka surat 216, iaitu hadis yang ke-20 bracket 19 di dalam hadis yang ke-19 dalam Kitabul Iman. Masih lagi dalam fasal pertama, iaitu hadis-hadis yang dinakalkan di sini oleh pengarang ialah hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Kita akan masuk nanti fasal kedua, hadis-hadis selain Bukhari dan Muslim, ialah pembohongan anak Adam. Kenapa anak Adam dikatakan berbohong?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allah kazzabani ibnu Adam lam yakum lahu dhalika wa syatamani wa lam yakum lahu dhalika fa amma takzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalu khalqi bi ahwana alayya min i'adati wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa ana ahadus samadul ladzi lam alid wa lam ulad ولم يقم لي كفوا أحد وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا أو ولدا رواه البخاري. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baru gabung saudara kita daripada Indonesia, masya-Allah. Kita hari yang ke-23 ini, insya-Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kursi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mana meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdaan, dengan firman Allah taala. Itu kita panggil dia hadis kursi. Anak Adam telah membohongi daku. Allah kata, anak Adam telah membohongi daku, sedangkan aku tidak sepatutnya dia melakukan begitu, sedangkan tidak sepatutnya dia membohongi aku. Dan anak Adam telah mencela daku, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan celaan itu sebegitu. Adapun pembohongannya kepadaku, bahawa mereka berkata, Allah, apa yang dikatakan pembohongan yang telah dibuat oleh anak Adam, mengatakan bahawa Allah mempunyai anak, mengambil anak, sedangkan Allah itu As-Samad. Apa maksudnya? Yang tidak berhajat kepada sesiapa pun. Yang aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu sekupu pun bagiku. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adapun celaan padaku, celaan anak Adam padaku, perkataan mereka ialah, bagiku mempunyai anak, maha suci daku, zatku daripada mengambil pasangan yang mempunyai pasangan, dan juga anak. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini dinamakan hadis kursi. Kita tengok satu firman Allah Subhanahu wa taala. Satu kita panggil dia Al-Quran. Satu kedua hadis nabawi. Ketiga ialah hadis kursi. Hadis Al-Quran ni lafaz dan makna. Lafaz, ini perkataan-perkataan, dan makna. Makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan dari wahyu, dari ilham dan wahyu, dan hadis ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya hadis kursi. Hadis kursi ni ialah mafhum, makna daripada Allah, tetapi lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tahu hadis kursi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Begitu. Itu maksudnya hadis kursi. Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinakalkan dengan firman Allah Ta'ala, yang Nabi menyebutnya dengan berkata firman Allah Ta'ala. Al-Quran makna dan lafaznya daripada Allah. Hadis itu ialah perkataan Nabi. Dan hadis kursi maknanya ialah daripada Allah, lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, anak Adam membohongi daku. Anak Adam membohongi daku. Kazzabani ibnu Adam. Anak Adam membohongi daku, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan sedemikian, kerana akulah yang menciptanya. Anak Adam juga menyakiti aku. Apakah makna perkataan ini? Kenapa Allah Ta'ala kata anak Adam ni membohongi dia? Dan kenapa anak Adam syatamani, menyakiti aku, mencerca aku, menyakiti aku? Apakah makna anak Adam membohongi Allah? Manusia berkata, Allah yang mencipta kita dan mematikan kita,
dan Allah tidak mampu mencipta kita kali kedua. Semua orang tahu dia dicipta oleh Allah, cuma dia tak beriman kepada Allah. Tetapi akal manusia ni cetek. Orang-orang yang tak beriman ni akal dia cetek sebab dia tidak dipandu oleh mereka-mereka yang berilmu, iaitu nabi-nabi. Mereka tidak percaya kepada nabi-nabi. Jadi mereka percaya kepada Allah pada orang-orang yang cendekiawan di zaman sebelum Nabi. Kita panggil dia ahlul falsafah. Ahlul falsafah. Mereka ni ialah orang cerdik. Dia kata mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka mengatakan kita tidak perlu kepada Nabi sebab kita orang dah cerdik. Orang-orang falsafah ni, mereka orang cerdik, mereka tak perlu kepada Nabi. Lihaza oleh yang demikian kita tidak perlu mengikuti Nabi. Kata-kata mereka, Aflatun, Aristotle ni, mereka ni di zaman Nabi Musa AS, Socrates, apa semua, orang lama ni, sebelum kedatangan Nabi SAW. Mereka kata kita tak perlu beriman kepada Nabi, dan kita percaya kepada Allah SWT saja. Tetapi pada waktu itu mereka mesti beriman pada Allah dan mesti beriman pada Nabi. Jadi ada sebahagian mendakwa Allah ni mencipta kita, tapi Allah tak boleh nak cipta kita kali kedua. Itu ni bohonglah, percakapan ini bohonglah semata-mata. Sebab ciptaan kali pertama sesuatu, apabila kita mencipta sesuatu, kita reka sesuatu, hak pertama tu susahnya sebab dia tak ada modul. Tapi untuk seterusnya kita dah ada acuan, dah ada modul. Maka untuk kita cipta kali kedua, reka kali kedua tak jadi masalah. Bagi Allah, ciptaan pertama ke ciptaan kedua ke sama saja. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan bahawa Allah boleh mencipta kita untuk kali kedua. Dan Allah dah beritahu dah terang-terang. Tapi oleh kerana mereka ni tak nak dengar, mereka hanya beriman dan tak nak dengar Nabi-Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Kami akan keluarkan kamu sekali lagi, mana? Untuk menghidupkan kamu kali kedua. Apa yang difahami oleh manusia yang engkar, orang-orang yang engkar, ialah untuk melakukan kali pertama itu mudah, dan untuk melakukan kali kedua ni susah sikit. Sedangkan untuk Allah sama sahaja ciptaan kali pertama maupun kali kedua. Dalam kaedah insaniah, dalam kaedah kita sebagai insan, ciptaan kali pertama lebih susah dibandingkan dengan ciptaan kali kedua. Kerana ciptaan kali pertama, kedua telah siap modul, dah ada acuan dan sudah ada pengalaman dalam kerja tersebut. Jadi pembohongan yang Allah jelaskan di sini, bahawa anak Adam kata Allah Ta'ala tak boleh cipta dia, sedangkan Allah lah Khaliq, Khaliqul Af'al, Khaliqul Ahwal. Allah Ta'ala lah Khaliq kepada setiap perbuatan dan Khaliq kepada setiap masa dan keadaan. Dan jadi membohongilah sebagaimana kuasa Allah SWT. Kedua, syatamani nubna Adam, anak Adam mencela daku. Macam kita cela satu orang. Jadi anak Adam mencela daku atau telah menyakiti daku, dia telah sakitkan aku, Allah kata. Kenapa? Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu ibnu Allah, ibnullah. Dia mendakwa Allah ni ada anak, sedangkan Allah ni As-Samad. Apa maksud As-Samad? Qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah tu Esa, Allahus Samad. Dan Allah dia Esa, jangan kita menyengutukan dia. Dan As-Samad ni, bahawa Allah itu tidak berhajat kepada siapa. Allah tak berhajat. Jadi apabila satu orang tu kahwin, maka dia berhajat kepada anak. Bila berhajat, bermakna dia tak boleh jadi Allah, dia tak boleh jadi Tuhan. Jika wa'yazubillah, jika Allah tu berhajat. Jadi sebab tu Allah kata Allahus Samad,
Allah ni dia tak berhajat pada siapa, bahkan dialah yang menunaikan hajat seluruh manusia. Kita kan, Allahu Akbar, satu orang bercakap kita boleh faham, dua orang bercakap dengan bahasa yang sama, so kita tak boleh nak faham dah. Kalau tiga orang bercakap dengan satu bahasa yang sama, oh lagi tak faham, kita kata sorang-sorang. Apatah lagi kalau 10 orang bercakap dengan 10 bahasa yang lain. Tadi bahasa sama pun kita tak boleh faham bila dah ramai, tapi bila 10 orang bercakap dengan 10 bahasa, maka lebih-lebih lagi kita manusia ajiz, lemah, tak boleh faham. Bagi Allah, jika Allah kumpulkan seluruh manusia, minal awwalin ilal akhirin, daripada awal sampai akhir, bayi terakhir kumpulkan, dan setiap orang bercakap dengan bahasa yang berbeza. Setiap orang dia bercakap dengan bahasa yang berbeza-beza. Misalnya kita kata berpuluh-puluh trilion, berjuta-juta trilion, setiap orang tu cakap dengan bahasa yang berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kehebatannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala alimnya dia dapat tahu semua percakapan yang dipohon dan diminta. Dan bukan setakat tu, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh tunaikan hajat setiap mereka yang meminta dengan bahasa yang berbeza sekaligus. Itu menunjukkan Allah itu As-Samad. Allah tak berhajat, kita manusia yang berhajat. Jadi Kenapa? Bila satu orang dia ada 100, kan satu orang minta, Tuhan tolong bagi pada saya, dia akan bagi, tak bagi semua, dia bagi separuh. Separuh tu aku nak lah, separuh lagi kau ambil. Allah ni dia boleh bagi pada kita apa saja dia, dan dia tak berhajat pun apa yang dia bagi pada kita. Zat Allah SWT begitu agung, begitu hebat, apa yang dia bagi pada kita dia tak berhajat. Ni manusia yang begitu akalnya cetek, mendakwakan. Orang-orang Yahudi mendakwa bahawa Allah itu Yahudi menyatakan Uzair itu ibnullah, dan na'udzubillah orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah, dan orang-orang musyrikin mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Maha suci Allah daripada dakwaan mereka yang mengatakan Allah ada anak lelaki dan perempuan. Jadi sempurnakan satu orang kan, dia kahwin, dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan, dia ada anak lelaki dan dia ada anak perempuan. Kalau ada anak lelaki saja, tak ada anak perempuan, rasa tak sempurnalah keluarga tu. Jadi wa'yazubillah, orang-orang kafir ni mendakwa Allah ni mempunyai anak lelaki dan anak perempuan, dan adanya isteri. Tu dakwah ni. Jadi ini adalah salah. Sedangkan Allah itu adalah As-Samad. Allah itu Esa. Apabila ada dakwaan menyatakan Allah mempunyai anak, maka akan berakhirlah sifat ahadiyah Allah Ta'ala. Sifat keesaan ahadiyah Allah Ta'ala. Berakhirlah sifat ahadiyah. Kita tengok bila satu orang tu kata Allah tu ada anak, maka sifat ahadiyah ni, sifat ahadiyah Allah Subhanahu Wa Taala akan berakhir. Untuk menolak dakwaan mereka ini, Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Allah itu Maha Esa dan Tunggal. Apa sebab yang menyebabkan berakhirnya sifat ahadiyah ni? Bila kita kata, kita dakwa Allah tu ada anak, maka berakhirlah sifat ahadiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana anak itu daripada jenis bapa. Anak tu dia adalah daripada genetik ibu bapanya, daripada genetik bapanya, Y ke X ke. Sedangkan Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Jadi kalau dia daripada jenis yang sama, anak tu mesti daripada genetik bapanya, dari genetik X ke Y ke, genetiknya. Jadi Allah ni tak ada siapa, tiada apa yang menyerupainya.
Kenapa insan menginginkan anak? Jadi bila kata Allah ni ada anak, bermakna mestilah anak tadi wa'iyyazubillah menyerupai Allah Ta'ala daripada jenisnya. Jadi bila anak tu daripada jenisnya, maka tak jadi seorang lah, tak jadi satu lagi lah, tak jadi ahad dah lagi, mesti sani dah lah. Dah jadi dua dah lah. Sebab dah tak ada lagi. Dah bila lahirnya daripada, bila satu dia ahad. Ahad ni tunggal, sifat esa. Sifat Allah itu ahad, perkasa, esa dia, Maha Esa. Allah SWT Esa, maknanya tak ada yang menyerupainya. Jadi kalau anak tu datang, maka adalah jinsiyah yang menyerupainya. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Kenapa kita insan nak anak? Kerana insan tu berhajat kepada anak. Kita kahwin sebab kita nak dapat zuriat lah. Kita kahwin sebab kita nak dapat zuriat lah. Kalau orang kahwin dia tak dapat zuriat, maka tak sempurna hajat dia. Tujuan perkahwinan untuk mendapat zuriat kerana dia berhajat kepada anak. Apabila Nabi Zakaria AS tidak mempunyai anak, dan baginda berdoa kepada Allah, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Yaqub. Kejadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diredai serta disukai. Jadi, yarisuni, warisilah daku, warisilah keluarga Yaqub daripada keturunan. Sebab Nabi Zakaria AS, dia tak ada anak. Selepas tu dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi putera kepadanya, iaitu Sayyidina Yahya AS, Nabiyina Sayyidina Yahya AS. Sedangkan Allah itu tidak berhajat kepada sesiapa. Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Bahkan Allah lah yang menunaikan hajat. Apabila manusia mendakwa Allah itu mempunyai anak, maka dua keburukan akan berlaku. Bila kata manusia ni ada anak, maka dua keburukan berlaku. Apa? Pertama, sifat ahadiyah Allah Subhanahu Wa Taala akan berakhir. Sebab bila ada anak jenis yang sama, maka tidak lagi Allah itu ahad. Wa'iyyazubillah. Kedua, sifat samadiyah. Mana bila ada anak, sebab apa? Sebab orang yang ada anak tu dia ada hajat. Dua sekali. Bila mendakwa Allah itu mempunyai anak, maka dua keburukan berlaku. Pertama, dua kepincangan berlaku di sini. Pertama, sifat ahadiyah akan berakhir sebab tak jadi satu lagi, tak tunggal dan esa lagi, bahkan sudah berbilang. Kedua ialah samadiyah. Sebab apa orang tu dia nak anak? Sebab dia berhajat. Kenapa Nabi Zakaria AS nak anak? Sebab dia berhajat kepada waris untuknya dan keluarga Yaqub AS. Dan sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci Allah daripada berhajat, bahkan Allah lah yang menunaikan hajat. Jadi bila mendakwa Allah itu mempunyai anak, maka berlakulah apa dia ni? Berakhirlah sifat ahadiyah dan berakhirlah sifat samadiyah. Sedangkan Allah telah mendakwanya bahawa Allah itu ahad dan samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah Ta'ala ni suci dia daripada sifat kekurangan. Jadi berhajat ni sifat yang kurang lah. Yang memberi itu lebih, yang berhajat tu kurang. Begitu. Bila ada dua, dia dah berhajat dah. Sedangkan Allah tak berhajat pun. Maulud dan walid. Maulud ni yang dilahirkan. Walid ni daripada ayah lah. Walid ni ayah. Maulud ni anak. Maknanya sebelum ini dia tiada, dia tidak wujud, dan kini dia wujud. Belum ni dia tak ada, lepas tu dia ada. Sedangkan dua sifat ini mustahil bagi Allah.
Sifat maulud ni mustahil bagi Allah. Sifat walid. Walid ni sifat walid, ayah. Sifat ayah dan sifat anak. Dan sifat ini adalah mustahil bagi Allah. Allah itu kekal dan sedia kala. Allah tu qadim. Allah tu sedia kala. Sebelum kejadian dunia dan segalanya, Allah telah wujud. Dan sesudah kemusnahan dunia juga, Allah akan terus, Allah subhanahu wa ta'ala akan berterusan wujud. Huwal awwalahu wal akhirahu wal zahiru wal batin. Limanil mulkul yaum. Siapa raja hari ni? Tak ada siapa yang menjawab. Lillahi wahidil qahar. Bagi Allah lah wahidil qahar, yang esa. Wahidil al-wahidil qahar, yang esa dan perkasa. Jadi Nabi ialah Nabi yang terakhir. Tengok Nabi ialah khatamun Nabi. Sebagai satu contoh dan misal, Nabi ialah Nabi terakhir. Bila terakhir, tak ada Nabi dah lepas dia. Oleh sebab itu, Allah SWT bagi anak kepada Nabi. Ada Nabi mempunyai 4 anak perempuan, 3 anak lelaki. Tetapi anak Nabi SAW, Allah matikan dia, wafatkan dia masa kecil. Kerana jika mereka hidup, mereka lah yang layak menjadi Nabi. Patut keturunan lah layak jadi Nabi. Tapi Allah Ta'ala telah matikan dia. Anak-anak Nabi tadi, Qasim, Allah SWT telah matikan. Sebab tu Nabi dipanggil anak pertama lelaki Nabi, Abu Qasim, Ibrahim. Begitu. Sedangkan diwafatkan sejak kecil. Lagi kerana mereka, jika mereka hidup, mereka lah yang layak menjadi Nabi. Sedangkan tiada Nabi lagi yang akan diutuskan sesudah baginda. Allah mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat mustahil bagi insan tidak sama dengan sifat mustahil bagi Allah. Tapi kita kena faham, sebab kita insan ni berbeza dengan Allah SWT. Kita insan ni berbeza, makhluk ni berbeza dengan Khalik. Sifat mustahil bagi manusia, kita ada sifat mustahil. Mustahil ni mana boleh terjadi? Impossible. Bagi Allah tidak ada yang impossible. Semua possible. Semua Allah mampu lakukan. Okey, sifat mustahil. Kita tengok sebab tu kita belajar sifat 20. Satu sifat wajib bagi Allah. Satu lawan sifat wajib, sifat mustahil. Dan satu lagi sifat harus. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan satu sifat harus. 49. Jadi 41. Dan sebab tu kita belajar ilmu akaid itu 50 sifat. 4 sifat Nabi dan 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat harus bagi Nabi. Ni sebenarnya sifat 20 ni ialah 50 sifat yang kita tahu. Satu lagi, tuan-tuan kena faham sifat mustahil sesama kita pun berbeza. Sifat mustahil sesama kita berbeza. Maka kemustahilan seorang lelaki dewasa berbeza dengan kemustahilan kanak-kanak. Kanak-kanak yang kecil mustahil bagi dia untuk mengangkat barang yang berat. Seperti beras 5 kilo. Boleh tak anak kecil nak angkat beras? Mustahil bagi dia. Dia tak boleh angkat. Tapi bagi seorang ayah, benda tu tak mustahil. Jadi kemustahilan sesama insan pun berbeza. Apatahlah kemustahilan sifat mustahil makhluk dengan sifat mustahil bagi makhluk dan sifat mustahil bagi Khalik berbeza. Allah ada sifat mustahil. Apa sifat mustahil Allah? Apa sifat mustahil bagi Allah? Allah tidak boleh mencipta zat yang sama dengannya. Itu mustahil bagi Allah. Kalau Allah cipta zat yang sama baginya, maka dah dua lah Tuhan. Itu mustahil bagi Allah. Allah tak akan cipta satu zat yang sama dengannya. Itu kemustahilan. Khair. Jadi Allah mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Dan sifat mustahil bagi insan tidak sama dengan sifat mustahil bagi Allah. Jadi anak Adam membohongi Allah. Anak Adam
membohongi Allah ialah sebab apa? Sebab membohongi Allah dan mencela Allah. Membohongi sebab dia kata Allah tu mempunyai anak. Sebab Allah tak boleh cipta dia kali kedua, dan mencela Allah sebab dia kata Allah tadi mempunyai anak. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Kan? Jangan mencela masa. Jangan mencela masa pula. Jadi kita tak boleh cela masa. Dari sudut mana kita tak boleh mencela masa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-amr uqallibu al-laila wan-nahar, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam menyakiti aku. Sakit pula dah. Menyakiti Allah. Mereka mencela masa. Satu mencela zat Allah, satu mencela ciptaan Allah. Mencela masa maksud mencela ciptaan Allah. Sedangkan akulah yang mencipta dan mengawal masa. Akulah masa, tapi Ustaz bracket dia tu, akulah masa. Tetapi sebelum akulah masa, sebab kalau dalam Arab ana dahru, akulah masa. Jadi kalau dalam terjemahan kita tak boleh kata akulah masa. Sebab itu dibracketkan, dikurung, ada dalam bracket, ada dalam kurungan. Maknanya akulah yang mencipta masa dan akulah yang mengawal masa, dan segala urusannya di dalam tanganku. Itu terjemah mutakaddimin, tangan. Mengapa Allah kata tangan? Tanganlah. Apa makna tangan? Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna maksudnya. Dan akulah yang menukarkan siang dan malam. Akulah yang tukarkan siang dan malam. Anak Adam bercakap dengan sesuatu yang menyalahi kemuliaan Allah. Kadang-kadang kita tak boleh bercakap dengan menyalahi kemuliaan, kebesaran yang ada pada sesama kita. Orang tu dia mulia, kita cakap dia, kita hina dia, maka kita akan dimurkainya. Wa'yazubillah. Jadi kalau satu negara dia ada raja, maka dia bercakap menyalahi kemuliaan raja tadi, maka dia akan dihukum. Begitulah juga apabila seorang bercakap yang menyalahi kemuliaan Allah. Menyalahi kemuliaan Allah. Mereka berkata, zaman sudah tak betul. Dia kata zaman tak betul lah. Zaman telah menyusahkan kita. Telah kita jelaskan dulu pada mereka-mereka yang mana tidak mempercayai Allah, mereka-mereka yang mana tidak bertuhan, mereka mengatakan semua ni semula jadi. Wa'yazubillah. Bukan semua ni semula jadi, bahawa Allah lah yang menciptanya. Allah menciptanya. Mereka kata semua semula jadi. Jadi mereka ni percayalah dengan sebab masa ni. Iktikad mereka pada masa. Iktikad pada masa, dan mereka mencela masa. Dia kata zaman ni tak betul lagi. Zaman ni menyusahkan kita. Tidak, sebenarnya perbuatan kita lah yang menyusahkan kita. Di dunia ini ada dua jenis manusia. Orang yang tidak percaya kepada Allah langsung. Kepercayaan mereka ialah pada zaman dan masa lah. Iktikad mereka masa tu boleh ubah. Iktikad tu masa tu boleh ubah. Dan zaman tu orang Islam yang beriman tapi hidup dengan kelalaian. Ada juga orang Islam yang beriman tapi hidup dalam leka dan lalai. Mereka bersekongkol dengan golongan pertama dalam memburukkan masa. Mereka ni pun terpengaruh juga. Dia kata, masa ni menyusahkan kita aja. Begitu. Dia bersekongkol tapi dia orang Islam. Allahu Akbar. Yang menyalahkan masa. Begitu. Anad dahru. Allah Ta'ala kata, anad dahru. Akulah masa. Di sini ada dua mazhab, mutakaddimin dan mutaakhirin. Telah kita katakan, telah jelaskan dulu mazhab mutakaddimin dan mazhab mutaakhirin. Mutakaddimin daripada kalangan ulama tauhid
ialah ulama akidah, ialah mereka-mereka yang terdahulu 200 tahun selepas kewafatan Nabi. Golongan ni datang. Golongan ni datang maksudnya dia bukan baru. Dia bukan ilmu akidah ni. Ilmu akidah ni bukan benda baru. Tak ada zaman Nabi. Maka orang yang belajar ilmu akidah ni sesat. Bida'ah. Dia kata, tak, benda ni telah kita jelaskan. Dah ada, dah, cuma tak disusun lagi. 200 tahun kemudian telah disusunnya akidah atas dasar kepentingan. Begitulah juga dengan sanad. Kita kata 100 tahun pertama agama ni pure lagi. Lepas 100 tahun kedua tu dah datang dah golongan-golongan yang sesat, yang memutarbelikkan makna, yang menyalahkan makna, dan yang tidak memahami makna, dan menyebarkan perkara-perkara tu. Jadi ulama-ulama untuk menentang mereka-mereka tersebut, maka telah membalas, maknanya mereka buat kitab, mereka buat penulisan untuk melawan balik dan untuk menguatkan akidah. Sebenarnya akidah ni penting. Tuan-tuan yang mulia, akidah ni penting. Usaha atas akidah ni penting. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok kita tengok dari satu sudut lah. Kita tak tengok daripada, kita tidak menjatuh ke sesuatu, kita tengok daripada satu sudut, bahawa sudut akidah ni penting. 700 tahun Spain telah dikuasai oleh orang-orang Islam. Tetapi oleh kerana akidah tak kuat, ilmu akidah ni tak kuat, setelah Kristian ambil, maka totally orang Islam tak ada lagi. Sebab akidah ni tidak diterapkan, ilmu akidah ni tidak diterapkan. Kefahaman yang berbeza. Tapi kita walaupun telah ditakluk oleh penjajah 500 tahun, tapi akidah kita kuat. Walaupun kita ditakluki, tetapi kita tidak murtad. Kita tak murtad. Akidah ni penting. Jadi amalan-amalan untuk menjaga akidah tu penting. Nanti kita akan belajar dalam bab, di dalam bab bila lahirnya anak, maka Nabi SAW memerintahkan supaya azan diberikan kepada anak tu, disunatkan untuk azan pada anak tu dan iqamat pada anak tu. Kenapa kena azan, kena iqamat? Budak tu tak faham apa. Tak, sebab kalimah azan, kalimah kebesaran Allah tu mesti sampai ke telinga kanak-kanak. Orang putih ni dia suka, orang-orang Kristian dia suka buat kajian. Untuk dia buat satu-satu kajian dan untuk dia lemahkan kita, supaya kita ni, mereka-mereka yang sesat ni, dia nak lemahkan kita. Mereka buat kajian, dia kata kenapa orang Islam ni susah nak murtad. Akidah dia kuat, kenapa dia susah nak murtad? Kenapa dia susah nak murtad? Dia kata apa? Orang Islam bila dia lahir, maka disyariatkan dalam Islam supaya kalimah Allah diperdengarkan ke telinga bayi tersebut. Kalimah Allah ni diperdengarkan pada telinga bayi tersebut. Sebab tu disunatkan, disyariatkan, iaitu kita azan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Supaya apa? Supaya apa? Dengar di telinga anak tadi lafaz Allah. Ada apa pada lafaz Allah? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Azan yang dikatakan da'watut tammah, dakwah yang sempurna. Sebab apa? Dalam azan itu ada kalimah Allah. Kalimah Allah ni besar. Kalimah Allah ni besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dengar ke telinga bayi tadi, dia masuk dalam hati dan dia menjunam di dalam hati. Jadi sebab itu orang putih dia buat kajian, dia Mak Saleh ni dia buat kajian, dia kata orang Islam kenapa dia susah nak murtad? Kerana kalimah Allah, kalimah tauhid, kalimah azan
telah disampaikan ke telinga anak-anak, maka kalimah itu menguatkan iman anak tersebut walaupun dia tidak memahaminya. Jadi macam mana kita nak sesatkan mereka ni? Macam mana kita nak mempengaruhi mereka ini supaya mereka, akidah mereka ni terpesong, supaya akidah mereka ni rapuh, supaya akidah mereka ni longgar. Dia kata, lahirkan anak orang Islam dalam muzik. Oh, dengar muzik, mula-mula datang dengar muzik. Lahirkan anak Islam tu dengan muzik. Dia tak dengar kalimah Allah. Bila dengar muzik, tak ada kalimah Allah, itu rapuhnya orang Islam. Maka kita mudah untuk musnahkan mereka. Jadi dia sebenarnya di tempat jatuhnya benih tu. Jatuh benih tu pun dengan nama Allah. Bila satu suami isteri nak bersama, disebut nama Allah dalam bersama tadi, maka Allah jaga benih tu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan nama razaqtana. Bila satu orang suami isteri nak bersama, baca doa ni, Allah dalam riwayat Imam Abu Daud mengatakan syaitan tak boleh memudaratkan. Syaitan ni dia tak boleh memudaratkan anak tadi. Maka ditafsirkan oleh Imam Abu Daud, memudaratkan ni, maka dia tidak boleh memudaratkan kalimah iman, memudaratkan iman dan i'tiqad anak seseorang itu. Penting amalan-amalan Nabi SAW diterapkan. Dengan sebab amalan Nabi ni, akidah akan terjaga. Itu masa sebelum benih sebelum benih jatuh ke dalam rahim ibu lagi. Jadi amalan-amalan ni dijaga supaya apa? Supaya akidah anak orang Islam, akidah anak-anak kita semua terpelihara. Jadi lahir dalam apa? Lahir dalam muzik. Ada satu orang, dia kata, bila saya dengar ustaz kata macam tu, dia kata saya pernah operation. Anak saya lahir dengan operation. Bila lahir dalam operation, saya dengar macam bunyi muzik, tahu tak? Dimusikkan. Mana supaya apa? Anak tu lahir dalam muzik. Bila anak lahir dalam muzik, bukan lahir dalam kalimah kebesaran Allah, bukan lahir dalam kalimah Allah, maka anak tu mudah untuk dipengaruhi akidah. Dan bila besar, kita latih anak tadi dengan kalimah Allah. Kita kena cakap Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, supaya kalimah Allah ini masuk dalam jiwa dan memberi ketahanan akidah. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, masa zaman kanak-kanaknya, Sayyidina Abdullah bin Zubair ni, dia adalah anak kepada Zubair, ibunya Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha. Sayyidatuna Asma ni anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau hidup panjang, usia dia hampir 100 tahun. Dia mati selepas meninggalnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair lahir anak orang pertama, anak orang permata hati orang-orang muhajir, anak pertama lahir di bumi Madinah. Jadi masa dia kecil, zaman dia kecil, maka ibu dia, dan dia sedang bermain dengan kanak-kanak dia sedang zaman bermain, kanak-kanak ni zaman dia main. Datangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni datang Sayyidina Umar. Dia datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar tanya dia. Dia boleh tengok Sayyidina Umar datang, pertempuran lari kanak-kanak. Bila kanak-kanak lari, Sayyidina Abdullah bin Zubair ni, duduk menghadapi Sayyidina Umar, tak lari pun. Maka Sayyidina Umar tanya dia, kenapa kanak-kanak kamu tak lari sedangkan kanak-kanak lain lari? Dia kata, Amirul Mukminin, kat rumah mak saya selalu cakap Allah berkuasa, makhluk tak ada berkuasa.
dalam hati saya tak takut siapa pun, saya hanya takut Allah. Jadi kalimah ni, tauhid ini penting. Dan pengajian-pengajian tauhid diberikan untuk akidah tadi, supaya kita tidak terpesong. Jadi sebab itu, walaupun akidah ni sangat penting, dia tak totally murtad. Allahu Akbar. Maksud ketiga ialah Allah lah yang mentadbir segala peraturan. Jadi Allah lah yang mencipta masa. Jadi mutaakhirin. Jadi balik kepada muka surat 200. Anad dahru, ada mazhab mutakaddimin dan mazhab mutaakhirin. Jadi mazhab mutakaddimin ni dia terjemah tafwid lah. Terjemah macam mana lafaz tadi. Makna dan maksud wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang mengetahuinya. Serah kepada Allah. Mutaakhirin, konsep terjemah yang diperkenalkan oleh ulama mutaakhirin ialah ta'wil. Dalam tu ada ta'wil, tafsir lah, ada pentafsiran di situ. Jadi mutakaddimin menterjemah perkataan mutasyabihat dengan tafwid, dengan kaedah tafwid. Akulah masa. Maksud daripada perkataan ini hanya Allah yang maha mengetahui. Ulama mutaakhirin mentakwilkannya, Allah lah yang mencipta masa. Jadi sebab tu saya terjemah dalam bracket ialah dengan kaedah mutaakhirin. Maka melakukan, Allah lah yang mencipta masa, melakukan perubahan pada zaman. Oleh itu, jika siapa mengaibkan masa, bermakna dia mengaibkan Allah. Mereka yang mencela dan mengaibkan ciptaan Allah, berarti dia telah mengaibkan Allah. Maksud kedua ialah Allah lah yang mengubah masa. Dan Allah lah uqallibul laila wan nahar. Allah boleh ubah masa. Dan maksud ketiga ialah Allah lah yang mentadbir segala peraturan zaman. Di sini segala peraturan. Maknanya kedua ialah Allah boleh ubah masa. Panjang, pendek, musim panas, pendek, malam, musim panas, pendek, malam, siang panjang, musim sejuk, siang panjang, malam pendek, siang pendek, malam panjang. Jadi Allah mengubah masa. Dan Allah lah yang mentadbirkan, yang menguruskan apa yang berlaku. Zaman di sini maksudnya mentadbir segala peraturan. Masa ni Allah mentadbirnya. Maksud ketiga ialah maf'ul fih. Fa'il hakiki ialah Allah, maf'ul fih. Masa ni ismuz zaman, maf'ul fih, masa. Maf'ul fi ni menunjukkan masa lah. Fa'il hakiki, yang pelaku hakikinya ialah Allah. Oleh itu, mereka yang mengaibkan masa sebenarnya telah mengaibkan Allah. Biyadihil amr. Sakit, sehat, hidup, mati, segala urusan, segala perkara Allah lah yang mengaturkannya. Allah yang mengubah siang dan malam. Kalau kita terjemah biyadi anad dahru. Kalau kita terjemah masa tu maf'ul fi, waktu. Jadi maka maksud dia tu mentadbir. Mentadbir segala perubahan. Tapi kalau kita terjemah kalau kita mengatakan Allah lah yang mengatur dan mengubah siang dan malam. Kalau kita terjemah maf'ul fi pula, mengubah siang dan malam, maka maf'ul bihi tadi. Maf'ul fi, masa tadi, mentadbir dia. Jika mengubah siang dan malam, mansub tadi disebabkan oleh maf'ul bihi, iaitu Allah lah yang mengubah siang dan malam. Allah boleh ubah masa tu sendiri, dan dalam masa tu Allah tadbirkan segala pentadbirannya. Kadang-kadang siang panjang, malam pendek kan. Bila kita ni duduk di Malaysia, kita punya masa, perbezaan masa, jarak. Sebab kita atas garisan khatul istiwa, betul-betul tengah tu. Khat tu garisan, al-istiwa tu tengah, pembahagian sama rata. Al-istiwa. Jadi khatul istiwa ni dia beza panjang sikit, tapi dia lebih kurang beza dia masa. Kan kita waktu sembahyang awal, subuh paling awal 5.45. Subuh paling lewat 6 suku.
So dia beza, dia range dia dalam setengah jam je. Tapi bila kita naik ke utara, ke selatan, kita naik ke tropika, kita naik ke Mediterranean, kita naik ke kutub. Okey, jadi masa tu dah berubah dah. Begitu. Dan jadi sebab itu dikatakan pada tarikh 23 Mac siang dan malam sama panjang. Siang dan malam sama panjang. Siang panjang dan malam pendek berlaku pada 23 Jun dan 23 Disember bila kita tengok dalam geografi. Siang paling pendek, malam paling panjang. Jadi di sini ajib. Daripada bab ni, ulama ni ajib. Dia boleh kira kiblat pula. Macam mana kita nak tentukan kiblat? Satu. Jadi kefahaman mereka macam mana kita nak tentukan kiblat. Untuk melihat kiblat di Malaysia, kita akan melihat bilakah waktu matahari berada tepat di atas Kaabah. Mengikut ahli falak di Malaysia, ini berlaku pada 28 Mei dan ada pendapat mengatakan 23 Jun, 2 kali. Tengok dia ada Kaabah, di atas Kaabah, misalnya bangunan Kaabah tu, dan di atas bangunan Kaabah tu dia akan satu masa iaitu matahari betul-betul berada di atas Kaabah. Dia panggil waktu zawal, waktu matahari nak gelincir. Sebelum matahari gelincir, waktu matahari tengah-tengah tu, zawal dia panggil. Sebelum berlakunya zawal, dia duduk tengah-tengah, matahari duduk tengah-tengah. Jadi akan satu masa matahari ni betul-betul duduk di atas Kaabah. Nanti kita akan belajar bab waktu nanti. Matahari akan duduk di atas Kaabah dan matahari tegak di atas Kaabah. Sudut tepat, sudut tegak dan tegak, betul-betul tegak di atas Kaabah. Dan pada matahari duduk sudut tegak di atas Kaabah, masa tu Kaabah tak ada bayan. Dia tak ada fa'u, dia tak ada fa'un, dia tak ada fa', dia tak ada bayang. Matahari tak ada bayang. Dia tak tu tarikh ni 28 atau 23 Jun ni. Dia matahari betul-betul tak ada bayan. Betul-betul tepat atas Kaabah. Biasa hari lain dia serong sikit. Dia mungkin dia ada 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah daripada 90 darjah tadi. 3 darjah ke 5 darjah. Dia serong sikit, Ni dia tepat. Pada tarikh tu tepat dan beza Saudi dengan Malaysia 5 jam. Okey, kalaulah di Saudi, Zuhur tepat pada waktu itu 12.20 pada tarikh tersebut. 28 ni pada jam 12.20 tengah hari waktu Mekah. Matahari duduk tegak atas kepala tu. Dia satu hari je. Setahun ni 2 kali je berlaku. Dan pada masa tu kita cepat 5 jam daripada Mekah. Maka kita berada 5.20. Kita dah asar dah. Dia dah Zuhur baru nak masuk Zuhur, kita dah lebih asar dah. 5.20 dah. Kita dah condong. Matahari duduk sini. Matahari duduk sini dah. Kalau Kaabah 12.20, ni tangan saya, matahari duduk atas ni. Tapi kita ni 12.20, kita 5 jam. So, kita matahari nak jatuh dah. Kita matahari nak jatuh dah. Dia tegak tu, kita matahari nak jatuh dah. Nak jatuh dah. Jadi bayang kita. Jadi kita ambil satu garisan sudut tepat 180 darjah. Kita ambil garisan sudut tepat. Misalnya kita ambil ni Kaabah, kita ambil daripada matahari jatuh tu, kita ambil daripada Kaabah sudut tepat tadi. Maka membelakangi Kaabah tu opposite kepada 180 degree tu, maka itulah kiblat. Itulah dia panggil Ainul Qiblah. Maknanya kita nak tengok masjid tu tepat tak tepat kiblat dia, tengok tarikh. Tengok tarikh tu mana bayang dia. Jadi bila objek di situ dia ada bayang ke belakang, 180 darjah. Kita tarik daripada bayang belakang tu 180 darjah, maka 180 darjah satu garisan, itulah sebenarnya kiblat. Jadi sebab itu ada kan masjid-masjid kiblat dia dah ubah dah sikit. Sebab dulu dia serong sikit, ni dia dah ubah lagi. Dia kata ini lebih tepat. Dalam kita sekarang, zaman sekarang dah alat banyak, lebih lagi tepat. Tapi waktu zaman dulu dikira macam tu. Tapi kebiasaannya kita berkiblatkan
dia ada dua kaedah di situ. Satu jihadu qiblah dan satu lagi aini Kaabah. Aini qiblah. Mana ain qiblah tu baru kita dapat tahu ain qiblah, dan satu lagi kita jihadi qiblah. Jihadi qiblah ni ialah dia boleh lari dalam 40 darjah. Oh, ni pala pula. Belajar geografi pula di sini. Dia boleh lari dalam belajar falak. Dia boleh lari dalam 40 darjah. Maknanya kalau kita serong sikit tu, Ustaz, lama sebelum ni kita sembahyang tak serong, tak ikut kiblat dia. Tak, dia lari dalam 45 darjah. So sebelum selagi dalam lingkungan 45 darjah, dia dikira jihadi kiblat. Maka dikira dianggap menghadap ke kiblat. Kan? Di situ. Itu kalau kita masukkan dia kepada maf'ul bihi. Kalau kita masukkan yang kedua ialah maf'ul bihi pada Mekah pada jam 12.20 dan jam 5.20 petang waktu Malaysia. Pada ketika ini kiblah akan ditentukan. Bayang yang wujud ketika itu pada 180 darjah selari dengan kiblat yang berada di Mekah. Maknanya 180 belakang dia tu. Kalau matahari menuju gitu, so dia 180 ke belakang tadi. Jadi kiblat kita orang timur barat lah. Kita orang timur ni kiblat dia ke barat lah. Tapi Madinah dia orang utara, kiblat dia selatan. Dia orang selatan, kiblat dia utara. Kiblat dia utara. Kita kiblat dia kita barat sebab kita orang timur, kiblat kita barat. Orang Madinah dia selatan, kiblat dia utara. Dia 180 darjah. Kedua ialah makna maf'ul fi, yakni Allah mengubah segala perkara pada siang dan malam. Ada yang mendapat kejayaan pada waktu tu, Masya Allah. Ada orang dapat kegembiraan, dia dapat anak, Masya Allah. Ada orang yang dapat kedukaan, meninggalnya, matinya. Sebab tu maf'ul fi ni, apakah perubahan yang berlaku pada zaman tersebut. Ada yang mendapat kejayaan pada waktu siang, dan ada waktu siang yang sama ada mendapat kegagalan, ada sihat, ada sakit. Jika dikatakan okey, jadi kita tak boleh mencela masa lah. Bila kita mencela masa, berarti kita mencela zat Allah. Tapi ada satu perbahasan di sini. Kita kata zaman dahulu bagus. Orang zaman dahulu baguslah nak dibandingkan dengan orang sekarang. Adakah ini kita termasuk dalam mencela masa? Kenyataan ini tidak termasuk dalam hadis ini kerana disebut zaman maksudnya mazruh. Kita sebut bekas, tapi maksud kita isi dalam bekas. Zaraf mazruh. Misal contoh dia, narun jahri, sungai mengalir. Betul ke sungai mengalir? Air mengalir, tapi kita kata sungai mengalir. Sungai tu mengalir lah. Sungai dah mengalir lah. Bukan sungai itu tempat. Air di dalam sungai tu mengalir. Kadang-kadang kita sebut bekas, tetapi kita sebut bekas, tapi kita maksudkan isi di dalam bekas. Maka kita kata zaman dulu bagus, zaman sekarang tak bagus. Bukan kita salahkan zaman itu, tapi bukan kita kata bagus dan zaman kita mencela zaman tu. Tidak, kita kata orang zaman dahulu tu bagus amalan dia dibandingkan dengan orang sekarang. Kenyataan ini tidak termasuk dalam hadis ini kerana disebutnya zarah, tetapi maksudnya mazruh, iaitu orang yang berada pada zaman itu. Seperti kenyataan sungai mengalir, sedangkan bukan sungai yang mengalir, tapi air yang ada dalam sungai yang mengalir. Kesimpulannya, maka bukan fa'il hakiki. Kita tak kata yang hakiki tak ada. Masa ni lah tak fa'il hakiki, yang sebenarnya Allah Ta'ala, yang lain itu adalah majazi. Kita sandarkan je sahaja. Kesabaran Allah. Macam mana Allah sabar? Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu Asy'ari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala azan yasma'uhu min Allah yad'una lahu alwalad summa yu'afihim wa yarzuquhum muttafaqun alaih.
Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada zat yang lebih bersabar dengan keburukan apa yang dia dengari lebih daripada Allah. Allah Ta'ala ni bersabar walaupun dia dengar benda buruk. Mereka, yakni manusia, mendakwa Allah itu mempunyai anak. Kemudian Allah masih memberi afiah, yakni kesejahteraan, dan memberi kepada mereka rezeki. Walaupun mereka tuduh Allah macam-macam, walaupun mereka keji Allah macam-macam, tapi Allah kata tetap Allah bagi dia kesejahteraan, tetap Allah bagi dia anak. Tiada siapa pun di dunia ini yang lebih sabar daripada Allah. Allah ni asbar, sabar lebih daripada segala makhluknya. Allah telah mendengar, setelah Allah mendengar kenyataan dan percakapan yang menyakiti Allah, pada hakikatnya bila kita dengar orang celah kita, orang marah kita, orang maki hamun kita, macam mana? Bergelegak hati kita, bergelegak jiwa kita. Sebab apa? Kita nak marah dan kita nak marah dia. Bergelegak jiwa kita, kita nak marah dia. Harap-harap jangan meletup. Kalau aku meletup ni nanti engkau. Jadi kita nak marah. Jadi bila Allah Ta'ala dengar orang yang mengata macam ni, tak ada siapa yang lebih sabar lagi daripadanya. Apabila ada yang menyakiti Allah, Allah tidak mengazabnya terus orang itu. Sabar itu ialah sifat Allah. Oleh itu sepatutnya kita bersabar. Sabar ni sifat Allah. Sebab tu saya kata ada sebahagian sifat Allah yang mana sifat jamaliyah ini kita boleh memilikinya dan Allah suruh kita memilikinya. Sifat jamaliyah ni. Jadi dua. Satu sifat jalaliyah. Sifat tu Allah tak nak kita ada dalam diri kita. Bagi Allah sifat itu sempurna baginya. Sifat jalaliyah sempurna baginya. Sifat jamaliyah sempurna baginya. Tapi sifat jalaliyah Allah tak nak kita memilikinya, dan sifat jamaliyah Allah suka kita memilikinya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan kita khalifah di atas muka alam supaya kita menerapkan sifat-sifat yang mulia. Yang kita panggil dia kepada insan itu akhlak. Bagi Allah sifat, bila dinisbahkan kepada insan, dia panggil akhlak. Sebab tu takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita dengan akhlak yang Allah suka. Itu sifat-sifatnya tadi. Maka itulah dikatakan khalifatullah fil ardi. Yang ini salah satu tafsirnya, kita adalah khalifah Allah di atas muka alam. Tak semua orang boleh jadi khalifah, sebab pemimpin satu negara tu seorang aja. Tapi kita sedangkan dihantar untuk menjadi khalifah. Apa maksudnya? Kita memiliki sifat kekhalifahan. Kita memiliki sifat Allah, iaitu sifat-sifat yang Allah suka. Kita masukkan dalam diri kita, kita akhlakkan dalam diri kita, maka kita lah menjadi khalifah Allah. Allah masih memberi afiat kepada mereka. Berbeza dengan manusia, apabila dicela, maka dia akan terus memutuskan hubungan. Kata Syekh Sa'di rahmatullah alaih dalam syairnya, apabila isteri tidak mendengar perkataan suami, maka dia akan ditalak. Jika pesalah tidak mendengar perkataan pemerintah, tak dengar hukum pemerintah, maka dia akan dihukum. Langgar PKP, kena. Tapi Allah biar dulu. Jika pesalah, tetapi Allah, walaupun manusia tidak mentaatinya, masih lagi Allah memberi afiah dan masih lagi memberi kesejahteraan. Atas dasar itu dikatakan bahawa Allah itu zat yang lebih bersabar, walaupun apa yang dikatakan kepada insan, apa yang dikatakan oleh insan kepadanya bersalahan dengan zatnya. Kepentingan tauhid. Ni pentingnya tauhid. Okey. Hadis ni kita banyak sikit. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar laysa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli qala ya Mu'adz hal tadri ma haqqallah 'ala al-ibad wa ma haqqal 'ibad 'ala Allah قلت الله رسوله أعلم قال فإن الحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم
wa fayattakilu, muttafaqun alaih. Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, aku membonceng di belakang Nabi di atas seekor keldai, dan tiada pemisah antara aku dan Nabi. Dia duduk belakang keldai, tak ada pemisah. Dada dia tu duduk belakang, dada dia duduk belakang Nabi SAW. Baginda melainkan pelana. Pelana sahaja, kami duduk satu pelana. Lalu baginda bersabda, wahai Muaz, adakah kamu mengetahui tanggungjawab hamba kepada Allah? Dan apakah hak Allah ke atas hamba? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, sesungguhnya tanggungjawab hamba kepada Allah bahawa mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hak Allah ke atas manusia, hak hamba ke atas Allah. Tanggungjawab Allah ke atas hamba bahawa Allah tidak mengazab mereka yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Aku berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku khabarkan berita gembira ini kepada orang ramai? Jawab baginda, janganlah kamu khabarkan kepada mereka, kerana mereka akan berpada dengan perkhabaran tersebut. Hadis riwayat Imam, muttafaqun alaih. Khair. Hadis yang ke-24. Hadis ke-24 muka surat 221. Kehidupan Nabi ni terlalu simple. Kehidupan Nabi ni terlalu simple. Apa sahaja yang Nabi buat, Nabi okey, orang simple ni, orang hidup yang tak ada protokol, yang tak bertakalluf, tak boleh ni kena ni lah, kena ni lah, kena ni lah, kena ni lah, tak ada. Nabi simple, hidup dia simple. Sebagai seorang Nabi, sepatutnya dia menunggang binatang yang megah lah. Nabi mesti tunggang naik kenderaan yang hebat lah. Tapi Nabi kata ada bagak, himar pun boleh lah, naiklah himar pun tak apa. Himar ni binatang, kita panggil binatang bodoh. Bila kita tasbihkan, bila kita misalkan benda yang bodoh macam keldai kau ni. Jadi walaupun simple, hidup Nabi simple, sederhana. Kehidupan Nabi ialah kehidupan sederhana. Begitulah juga kehidupan sahabat, itu sederhana, bukan kehidupan mewah. Sehari tak makan, 2 bulan tak berasak apa tu, sederhana. Jadi, tetapi baginda berpada dengan menunggang apa sahaja. Menunggang keldai di sini ialah tidaklah bercanggah dengan kedudukan Nabi. Dapat diketahui di sini bahawa menunggang binatang sebagai kenderaan juga adalah sunnah. Binatang hidup ni sunnah. Adalah mustahab untuk meletakkan nama bagi tunggangan dan binatang pemeliharaan. Nabi ada keldai, nama keldai. Nabi ada keldai, Nabi ada unta, Nabi ada keldai. Nabi ada kenderaan, Nabi ada kuda Nabi. Jadi binatang-binatang ni mustahab lah kita letak nama. Pet binatang pemeliharaan ni kita letak nama. Nama unta Nabi Qaswa. Nama unta Nabi Qaswa, ada nama. Sebila Nabi SAW, dia telah menakluki Khaybar, dan Nabi telah jumpa dengan seekor keldai. Seekor keldai tadi Nabi tengok seekor keldai yang mendatangi Nabi SAW. Maka kata keldai itu, saya ditunggang, keturunan saya ditunggang oleh nabi-nabi. Perlu diingatkan di sini ada 3 binatang yang mana dia tak sumbang mahram. Pelik Ada binatang yang tak sumbang mahram. Maksudnya dia tidak berjantan dengan bukan mahram dia. Dia tak sumbang mahram. Mana kalau mahram dia tak, dia bukan mahram. Jadi 3 binatang. Sebab itu binatang ni dia ada keturunan. Keldai, kuda, unta.
Sebab tu dia ada unta keturunan Nabi, Kaldai keturunan Nabi yang ditunggang oleh Nabi. Kaldai kuda tu dia ada nasab kuda. Kuda Arab, dia ada nasab dia. Sebab dia kenal mak ayah dia. So dia tak sumbang mahram. Manusia ni ada sumbang mahram. Sebab tu dia ada keturunan. Dia punya satu jalur keturunan. Maka kata Kaldai tadi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, keturunan saya, keturunan aku sebelum ni, semua penunggangnya Nabi-Nabi. Semua keturunannya ialah Nabi-Nabi." Maknanya aku kan dia duduk dengan di Khaybar tu ialah orang Yahudi. Dia kata semua keturunan dia ditunggang oleh Nabi-Nabi. Tapi aku nasib malang, dia kata, ditunggang oleh Yahudi. Sebab Yahudi telah dilaknat. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatananahawna an munkarin fa'aluh. Itu dia telah dilaknat. Jadi dia kata akulah malang. Dia kata aku ditunggang oleh Yahudi laknat. Sebab dulu keturunan Yahudi keturunan Nabi. Apabila pembahagian hissah, bahagian, maka Kaldai itu di dalam bahagian diberi kepada Nabi. Oh, sorono dia. Dia kata, alhamdulillah keturunanku dan aku sendiri ditunggangi oleh Nabi yang terakhir. Tapi bukan Kaldai inilah, dia banyak Kaldai yang dihadiahkan kepada Nabi. Jadi tak tahu sama ada Kaldai ini atau Kaldai yang mana yang jadi. Dia kata seronoknya dia boleh cakap dengan Nabi. Ya, Nabi faham bahasa dia. Dia kata seronok dia. Nabi tanya dia, "Alaikatam? Nak bini ke? Nak betina ke? Nak ke aku carikan kau pasangan? Alaikatam? Nak ke aku bagi pasangan kat engkau?" Dia kata, "Ya Rasulullah, sudah cukup. Tuan tunggang saya pun sudah cukup. Saya tak perlu pada pasangan." Oh, seronok unta Nabi SAW. Binatang-binatang tunggangan Nabi. Dan Nabi naik juga himar. Himar kita cerita. Naik barat. Barat kita cerita semula. Khair. Adalah mustahak untuk meletakkan nama bagi tunggangan dan binatang pemeliharaan. Maulana Said Khan rahmatullah alaih, satu ulama dakwah lah. Jadi di antara ulama mufassirin dakwah, Maulana Said Khan rahmatullah alaih, 1998 beliau meninggal. 1998, di usia 90 tahun. Umurah orangnya, Masya Allah. Beliau mengatakan Kaldai Madinah. Beliau ni duduk di Madinah, tapi setelah dakwah diharamkan di Mekah, beliau telah dikeluarkan daripada Madinah. Dan beliau dapat kerakyatan Pakistan. Dia berasal daripada orang Afghanistan. Dia dapat kerakyatan Pakistan, tinggal di situ zaman Ziaul Haq. Dan akhir-akhir hayat sebelum beliau meninggal, beliau boleh masuk balik ke Mekah dan ke Madinah, dan beliau meninggal di Madinah. Beliau cerita pada kami, dia kata Kaldai ni orang nisbahkan kepada bodoh. Tapi dia kata saya tengok kat Madinah ni Kaldai mereka cerdik-cerdik. Kaldai bila dia lepaskan zaman dulu kan, zaman 100 tahun lepas, dalam 120 tahun lepas, dalam 100 tahun lepas, beliau diputuskan oleh Amir Hadraji rahmatullah alaih, Maulana Yusuf, untuk buat usaha dakwah di Madinah. Beliau makan makanan di dalam tun sampah yang dilontak, yang dibuang oleh orang Madinah. Buat usaha dakwah. Masjid An-Nur dahulu buat dakwah. Maulana Syekh Khan rahmatullah alaih, rahmatullah, meninggal. Jadi beliau kata bila hantar barang, bila Kaldai tu disuruh hantar barang, dan Kaldai tu hantar barang kat orang, so Kaldai tu boleh balik semula ke rumah. Cerdik dia kata Kaldai Madinah ni. Nabi sentiasa memegang kenderaan, Nabi sentiasa menunggang kenderaan bernyawa, dan ia ialah akrab ila sunnah berbanding dengan kenderaan bermotor. Jadi kalau boleh, Masya Allah, kalau kita orang kawan-kawan pergi di Rusia tu, masih lagi dia kawasan-kawasan pergunungan, mereka menggunakan kuda-kuda, mereka menggunakan, bila kita buat perhimpunan tu,
Oh, dekat maghrib tu mari dengan kuda masing-masing, penuh masjid. Mari dengan kuda, masya-Allah. Nak naik motor susah, naik kuda, masya-Allah. Kan? Nabi sentiasa menunggang kenderaan bernyawa dan ia akrab ila sunnah. Dia panggil satu tu ain sunnah. Jadi kita sekarang kita cakap ialah sunnah. Sebenarnya dipanggil akrab ila sunnah. Perkara yang menghampiri sunnah, dan itu juga dipanggil sunnah. Kita tengok apakah pakaian sunnah? Dari istilahnya, apa pakaian sunnah? Pakaian yang dipakai oleh ulama takwa pada masa itu. Lepas orang kata, Ustaz, adakah kurta atau jubah itu sunnah? Hak mana sunnah? Kurta ke jubah? Jadi ulama dah buat garisan dah. Pakaian yang dipakai oleh ulama takwa pada masa itu, itulah pakaian sunnah. Dan perkataan ini, pakaian itu, kita pakai pakaian sunnah, tapi dari istilah akrab ila sunnah, apa yang dibuat oleh ulama takwa pada masa itu, maka kita panggil dia akrab ila sunnah. Bukan exactly, bukan 100%, tapi 80% yang mendekati sunnah. Tapi kita panggil dia sunnah lah, tapi asalnya dia panggil akrab ila sunnah. Begitu. Nabi sentiasa tiada pemisah antara aku dengan Nabi. Dia kata, Nabi, aku duduk pelonceng belakang Nabi je. Tak ada pemisah. Dada aku terkena belakang Nabi yang mulia. Masya Allah. Terkena, tak ada pemisah pun. Melainkan pelana. Kita duduk satu pelana. Peristiwa yang kecil ini digambarkan oleh rawi menunjukkan ingatan yang kuat terhadap peristiwa tersebut. Rawi boleh cerita satu-satu ni. Sayyidina Muaz ni, dia boleh cerita satu-satu. Dia duduk dengan Nabi. Nabi pesan macam-macam. Sebab dia nak tinggalkan Nabi dah. Nabi nak hantar dia kat Yaman dah. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Nasihatlah saya Rasulullah. Nabi, nasihatlah saya. Nak pergi dah. Dia kata, Muaz, aku hantar kau kat Madinah. Lepas ni kau tak jumpa dah aku, lepas kau pulang nanti. Sayyidina Muaz kata dia tak akan jumpa dah Rasulullah. Rasulullah akan wafat dah. Dia balik pun Nabi tak ada dah. Gitu. Jadi Nabi menunggang di hadapan kerana adalah pemilik kenderaan. Di segi adabnya dia kena duduk depan sebab itu kenderaan dia. Oleh itu hak pemilik ialah untuk berada di hadapan. Safar Nabi ialah Nabi ni bila bersafar, bila naikkan kuda, kenderaan apa semua, nak pergi bermusafir lah. Musafir. Musafir pun Nabi masih lagi safar yang baik. Dia panggil safar imaniyah dan safar ilmiyah. Masih tanya iman, macam mana iman, dan masih tanya. Dan safar tu dalam ilmiah, tidak menghabiskan masa dalam keadaan leka. Safar Nabi berlaku ta'lim wa ta'allum. Nabi belajar, Nabi mengajar. Kenyataan, tengok. Nabi tanya dia, ma haqqallah alal ibad. Okey. Kadang-kadang kita terjemah lafzi. Ma apa? Hak Allah, hak Allah alal ibad. Kita terjemah oleh kerana ala tu kita terjemah atas, ke atas. Maka kita terjemah ma haqqallah, apakah hak Allah ke atas hambanya. Terjemah ni tak tepat. Apakah hak Allah ke atas hamba? Salah. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam terjemahan saya. Balik pada terjemahan 221. Apakah wahai Muaz, adakah kamu mengetahui tanggungjawab hamba kepada Allah? Itu terjemah saya, ma haqqallah alal ibad. Saya tak terjemah apakah hak Allah. Satu, hukukullah. Hak tu, hukukullah lah, dia plural tu hukum. Perintah-perintah Allah. Hukukul ibad, perkara yang bersangkut paut dengan perintah kepada manusia. Perkara yang bersangkut paut dengan hak-hak Allah. Dan hukukullah kita panggil haqqullah. Haqqullah itu satu. Hukukullah, hukukul ibad, perkara yang bersangkut paut dengan manusia. Ma haqqallah ala tadi, dia memberi makna ilzam di situ. Ala tu memberi makna ilzam, wajib. Jadi apakah kewajipan atau tanggungjawab hamba
kepada perintah Allah. Itulah ma haqqullah 'alal ibad. Boleh faham? Tuan-tuan boleh faham Jadi kita tak terjemah ma haqqullah 'alal ibad tu apakah hak Allah ke atas manusia. Apakah hak Allah? Seolah Allah hak Allah tu dia nak beri kepada manusia. Tapi sekiranya penunaian tanggungjawab kita sebagai manusia terhadap perintahnya. Ma haqqullah, apakah tanggungjawab manusia terhadap perintah Allah. Itu terjemah dia tepat. Ma haqqullah, ma haqqullah, ma haqqullah 'alal ibad. Jadi apakah ala tu ke atas hamba, tanggungjawab hamba pada hak Allah. Tapi perkataan kedua pula, ma haqqal ibad 'ala Allah. Ma haqqal ibad 'ala Allah. Apakah tanggungjawab Allah ke atas hamba? Apa tanggungjawab Allah? Tak ada. Tak ada. Bagi tanggungjawab Allah ke atas hamba. Itu perkataan ni kalau kita belajar dalam ilmu balaghah dia panggil musyakalah. Kita bandingkan saja, tapi dia tidak menunjukkan makna. Allah Ta'ala dia tidak ada kait dengan siapa-siapa. Allah Ta'ala dia tak ada kroni dengan siapa-siapa. Dia telah buat satu hukum dan dia buat satu kaedah. Siapa buat hukum tadi, dia akan sempurnakan. Siapa tinggal hukum jadi, maka muamalah Allah pada hukum yang dia tetapkan, bukan pada hamba tadi. Jadi tak adalah apakah tanggungjawab Allah pada hamba, tak ada. Sebab mesti buat pada hamba. Dia tanggungjawab, dia ada kroni. Ya kroni dapat, tak ada kroni tak dapat. Tak. Jadi itu dia panggil perkataan tadi. Jadi musyakalah atau muqabalah. Perkataan tanggungjawab hamba kepada Allah itu betul. Tanggungjawab Allah hamba kita pada Allah itu betul. Ma haqqallah 'alal ibad betul. Tapi penyataan tanggungjawab Allah ke atas hamba, penyataan ini dinamakan musyakalah. Yakni dinyatakan untuk membuat perbandingan saja. Macam mana hak Allah, hak hamba, macam mana tanggungjawab hamba pada Allah, begitulah tanggungjawab Allah pada hamba. Itu satu bentuk perbandingan. Perbandingan ini dia panggil musyakalah dalam ilmu balaghah. Dan ni dalam ilmu badik dalam ilmu badik yang dinyatakan bahawa bukan merujuk kepada makna asal, bukan makna asal seperti dalam firman Allah. Jadi makna pertama kita faham makna asal, hak tanggungjawab kita kepada Allah kita faham. Tanggungjawab Allah dia bukan atas makna asal pada perkataan tadi, dia musyakalah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Memang kita kata engkau mengetahui apa yang ada dalam diri kita, tapi sebagai mukabalah, sedangkan kami tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Itu kita satu kenyataan sahaja. Memang kita tak tahu pun. Kerana sesungguhnya engkaulah jua yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lafaz ini dipanggil lafaz nafs, disebut di sini secara musyakalah. Adat mubarakah Nabi SAW. Adat baik sahabat-sahabat ni dia ada satu perkara adab. Adatul mubarakah. Jadi ilmu ni dia satu adab, peradaban. Dan ilmu tu ialah Nabi, sahabatlah di kalangan orang yang belajar adab. Sebab tu dalam ilmu kita mesti beradab. Dengan beradablah kita akan diberi ilmu dan kita akan diberi taufik untuk mengamalkan ilmu. Kalau kita belajar ilmu dengan kita meletakkan satu peradaban di hadapan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan ilmu yang manfaat, yang mana kita boleh beramal dengannya. Sebab tu kami masa belajar diajar adab. Peradaban tu penting. Dengan ilmu agama, khususnya ilmu agama ni, itu peradaban tu penting. Bukannya jeniusnya seorang itu yang mana dia mendapat ilmu yang banyak, tetapi sebanyak mana adab diraikan, sebanyak itulah ilmu akan dicurahkan oleh Allah ke dalam hati insan. So genius itu perkara kedua. Tetapi sifat tadi kita katakan sifat spiritual tu, sifat dia katakan
Dia kata apa tu? IQ, intelligent quotient. Dia ada lagi EQ dan SQ, emotional dan spiritual. So adab ni satu spiritual, emotional, dan adab ni juga untuk kita jaga emotional kita. Kita jaga emotional kita, bukan dengan IQ kita, dengan intelligent kita tak. Sebab itu kita katakan kura-kura boleh mengatasi arnab. Kenapa kura-kura boleh? Jadi manusia ni dia ada dua kan. Manusia ni dia ada kategori yang intelijen, dia Allah bagi tinggi. Kedua sederhana. Ketiga Rabi ni memang dia dahsyat lah. Memang orang yang nak ajar pun susah. Jadi manusia dia menerima takdir Allah kepada dia. Orang yang pandai dan sederhana, dan orang sederhana boleh mengatasi, boleh pergi jauh daripada orang yang intelijen. Orang yang intelijen ni kadang-kadang orang yang sederhana ni dia boleh mengatasi orang intelijen. Dia boleh mengatasi intelijen. Sebab bukan intelijen tu penting. Sebab adab tu penting. Tuan-tuan tengoklah. Siapa ketua bos tuan-tuan kat pejabat? Orang grade A ke orang grade B? Siapa orang yang managekan tuan-tuan? Orang yang management tuan-tuan? Siapa bahagian pentadbiran? Doktor? Lawyer? Engineer? Semua kerja di bawah accountant. Semua kerja di bawah accountant. Orang accountant, orang aliran sastra, bukan aliran sains. Sekarang kita kat sekolah dulu, budak-budak sains ni budak-budak cerdik ah, budak-budak intelijen lah, budak-budak sastra tu, budak-budak perdagangan dengan budak-budak sastra. Budak-budak sastra. Orang yang jadi apa dia tu? Orang yang jadi tapi kena dia tapi ada jugalah yang intelijen ni dia boleh ambil bahagian pentadbiran, dia boleh mentadbir. Tapi doktor ni dia kerja bawah orang. Doktor ni dia kerja bawah orang. Dia kerja bawah orang. Lawyer ni dia kerja bawah orang yang boleh tadbir orang tu. Sebab tu tengok itu dalam dunia ni kita tengok. Jadi sebab itu dia ada dua. Satu intelijen, satu sifat tadi. Satu orang yang sederhana. Kadang-kadang orang sederhana dia lebih mengatasi orang yang kuat kerana kesungguhannya, adabnya dan kesungguhannya. Dan orang yang ketiga ni maksudnya orang macam curah air ke daun keladi lah. Memang dia tak boleh nak belajar. Itu memang Allah dah buat macam tu kat dia. Bukan orang yang apa tu orang kata yang orang yang budak-budak yang tercakal tu, tidak. Itu dia orang yang makzur dah kita panggil. Orang yang tahu dia lemah. Maka untuk orang ni dia perlu hanya belajar ilmu-ilmu yang wajib ke atasnya sahaja. Dia kena belajar ilmu wajib ke atas dia untuk lepas fardu ain dia, untuk diri dia boleh bawa diri. Tapi orang yang dua tadi, sederhana dan kehadapan. Jadi seorang itu akan diberi ilmu kerana apa? Allahu Akbar. Kerana adabnya. Allah. Ya Rasulullah. Jadi adat sahabat ini sesuatu sentiasa menjawab. Bila Nabi tanya, sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kerana kemungkinan Nabi akan memberitahu sesuatu perkara yang baru. Nabi nak beritahu. Dia banyak sudut kan. Nabi kata, siapa orang yang gagah? Sahabat kata, orang yang boleh jatuhkan orang dalam pertempuran. Tak, orang yang gagah ialah orang yang mana? Orang yang dapat menahan segala kemarahannya. Wa'afina anin nas. Dan orang yang boleh memberi kemaafan walaupun dia boleh membalasinya. Itu orang yang boleh menguasai medan. Orang yang mana? Orang yang mana dapat telan kemarahannya. Wal ghais, orang yang boleh tahan dia punya marah.
Orang yang boleh tahan dia punya marah. Dan orang yang wa'afina anin nas, orang yang boleh beri kemaafan pada orang lain. Dia boleh buat satu benda, tapi masa tu dia boleh maafkan lagi orang lain. Jadi sebab itu adab ni penting. InsyaAllah seorang itu akan diberi ilmu kerana peradabannya. Kerana peradabannya. Kita pun dah sampai 8 suku dah. Sejam setengah lah kita. Tapi saya nak habiskan hadis ni tak apa, hari ni kan hari Sabtu. Kita overtime sikit. Saya minta maaf, overtime sikit. Okey. Ya Rasulullah, bolehkah saya khabarkan? Ya Rasulullah, bolehkah saya khabarkan berita gembira ini kepada orang ramai? Satu persoalan di sini. Nabi memaklumkan sesuatu dan Nabi melarang untuk menyebarkan perkara tersebut. Ada banyak sebab. Kadang-kadang benda yang Nabi bagi tahu, dan maknanya Nabi beri berita gembira. Tapi nak bagi tahu di sini, tak semua benda kita perlu share. Tak semua benda kita boleh bagi tahu. Benda baik kena bagi tahu lah. Benda baik kena share. Tak. Kita kena tengok keadaan situasi dan suasana. Boleh tak orang ni aku cerita macam ni? Boleh tak orang ni aku cerita macam ni? Kerana kita kena lihat pada orang yang nak kita ceritakan. Kita ceritakan perkara tadi. Orang ni kalau aku cerita, dia boleh buat tak? Maknanya dia ada, bukan dia boleh buat ke tak boleh buat. Ada tak dia mempunyai malakah? Dia mempunyai malakah ni satu kebolehan, isti'adat, kemampuan yang boleh mengamalkan perkara tadi. Mungkin Nabi bagi tahu dia satu orang, dan Nabi kata, dia kata, saya nak sampai kepada orang. Nabi kata jangan lagi. Itu suasana tadi. Jadi tak semua benda kita kena share. Ni semua benda kita share dalam IG kita. Takalluf pula tu. Benda kita tak ada pun kita buat dalam IG, nak tunjuk kita ni hebat, kita ni senang. Tak perlu share dengan IG. Benda-benda yang tak perlu share. Ustaz, benda baik kita perlu share lah. Itu kita kena tengok keadaan dia. Sebab ada mata-mata yang mana tak suka dengan apa yang kita ceritakan. Tak banyak orang yang suka. Jadi kita kena tengok. Itu kita kena tengok kefakihan kita lah. Boleh tak cerita-cerita, atau kalau siapa dengan keluarga-keluarga kita, okey lah. Dengan keluarga kita bukan orang lain, okey lah. Tapi tengok juga kalau keluarga-keluarga pun, kadang-kadang keluarga-keluarga pun dia, adik-beradik pun tak suka juga. Begitu. Tapi kalau rapat, betul-betul rapat adik-beradik, tak jadi masalah. Begitu. Jadi sebab apa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin nar. Jika seorang itu menyembunyikan sesuatu ilmu yang dia ketahui, maka pada hari kiamat dia akan dikekang dengan kekangan daripada api neraka. Sayyidina Muaz merahsiakan berita ni sebab pada permulaan Islam, Sayyidina Muaz dia tak boleh nak cerita. Nabi tak bercerita sepanjang hayatnya, sehingga pada saat ketika kematiannya beliau mengkhabarkan hadis ini untuk mengelakkannya daripada berdosa. Pada masa tu boleh sampai dah. Jawapan kedua, manusia terbahagi kepada dua. Satu orang-orang khawas dan satu orang awam. Orang khawas ni makin dengar berita gembira, makin dia buat semacam mana Sayyidina Osman, sahabat-sahabat makin dengar berita gembira, dia terus makin kuat dan tambah. Kita orang biasa ni dengar dah jaminan, tak buat dah lah. Begitu. Orang khawas tidak akan mengurangkan amalan kebaikan mereka apabila diberitahu dengan kemasukan ke dalam syurga. Bahkan mereka menambahkan amal mereka. Contohnya Sayyidina Osman, berita gembira Nabi SAW apabila beliau memberi bantuan untuk peperangan Tabuk. Nabi telah bersabda, ma darral Osman ma amila ba'dal yaum marratan. Jadi Osman ni tak boleh apa lagi yang memudaratkannya sebanyak 2 kali. Marratan itu sebanyak 2 kali. Ada riwayat kata miraran wa takraran. Nabi beritahu beberapa kali. Apa yang dilakukan oleh Osman selepas hari ini tidak akan memudaratkannya. Maksudnya dia tak buat apa pun, dia dah syurga dah. Berita gembira ini tidak mengurangkan amalan beliau. Semasa zaman khalifah beliau, antara amalan beliau ialah menghabiskan seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat witir sahaja.
Oleh itu, maksud Nabi ialah jangan sampaikan kepada orang awam. Jika mereka mendengar berita ini, mereka akan bertawakal kepadanya, menyerah diri kepadanya dan meninggalkan amalan-amalan baik. Tak payahlah, dah kita dapat syurga, dah buat apa lagi nak buatnya? Sayyidina Muaz di kalangan orang yang khawas, orang-orang yang istimewa. Oleh itu tidak semua perkara diberitahu kepada awamun nas, orang ramai. Jadi sebab tu kita tak boleh share semua dengan orang. Jawapan ketiga, larangan Nabi adalah larangan berwaktu. Sekarang ni orang Islam masih tidak kuat imannya, tetapi bila iman dah kuat, bolehlah cerita benda ni. Sebab apa pun kita beritahu, dia tak terpengaruh. Jawapan keempat, mungkin Nabi sendiri memberitahu kepada orang ramai, kemudian barulah disampaikan oleh Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Jadi tak semua benda yang kita belajar untuk kita sampaikan. Begitulah tuan-tuan yang mulia. Kita dah ambil masa lebih daripada tuan-tuan, insya-Allah. Esok kita akan sambung lagi pengajian kita. Jadi kita minta share. Dan pada saya mintalah dengan besar hati untuk kita buat daurah ni, tuan-tuan cepatlah masuk pendaftaran tadi. Sebab saya tengok tak ramai lagi orang yang mengambil pendaftaran tadi, beberapa belas orang. Jadi tuan-tuan masukkan. Saya rasalah saya akan buat seminggu selepas raya. So kita raya hari Ahad depan, mungkin 6 dan 7 Syawal tu saya rasa Sabtu dan Ahad. Selain daripada waktu pagi kita akan buat. Boleh tak kita, sebab orang yang buat pendaftaran saja yang akan masuk di dalam kelas kita nanti, insya-Allah. Sebab yang lain saya akan teruskan pengajian saya ni dalam Kitabul Iman, saya akan teruskan lagi. So kita nak cepatkan sedikit lah masa kita nak expresskan sikit. Kita nak masuk Kitabul Ilmu, lepas tu kita nak masuk Kitabul Salat, Kitabul Taharah, lepas tu kita nak masuk Kitabul Salat. Apa pendaftaran tuan-tuan tu? Tengok dalam pendaftaran saya, dalam page saya dia sudah elan pendaftaran untuk daurah jilid 1 ni, Kitabul Ilmu. Tuan-tuan tengok balik saya dalam page saya tu, saya letak di atas sekali iklan pendaftaran tadi. So tuan-tuan tengok, tuan-tuan untuk daurah, tuan-tuan masuklah. Dia ada syarat-syarat dia sedikit, terma dan syarat sedikit untuk kita cepatkan sedikit. Sebab kita nak ngaji 6,000 hadis ni. Masya Allah, sekurang-kurangnya kita dapat belajar dengan cepat sikit lah, dengan target. Kita takkan nak tuan-tuan nak habis dalam masa 10 tahun. So saya boleh bagi masa pada tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan cepatkan pendaftaran daurah tadi tuan-tuan. Saya tengok tak ramai lagi. Jadi tak apa, tak ramai pun tak kisah. Saya akan teruskan. Jadi rugilah kalau tuan-tuan tak dapat menyertainya dalam program-program yang kita akan buat. Habis program ilmu tadi, Kitabul Ilmu, kita masuk jilid kedua, Kitabul Taharah. Lepas tu kita masuk jilid kedua lagi, Kitabul Salat. Lepas tu kita masuk kitab-kitab yang lain lah. Banyak mana perkara-perkara yang nak dikongsikan supaya kita dapat mengambil manfaatnya, insya-Allah. Tuan-tuan boleh segerakanlah di sana nanti, insya-Allah, dalam pendaftaran dia. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan sekali lagi saya ucap pada guru-guru semua, cikgu-cikgu, selamat hari guru lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati ad-dainin wa qahri ar-rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya janji ada satu soalan semalam tu, ada orang tanya kenapa kita perlu beri sedekah itu diutamakan lebih daripada amalan soleh. Sebenarnya ada jawapan semalam, saya bagi jawapan kurang tepat. Saya nak bagi jawapan tu saya terlupa pula dah hari ni. Tapi insya-Allah esok saya akan bagi jawapan balik. Wallahu a'lam.